إلى رب النجم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قال صلى الله عليه وسلم mas'alatun, situ jadi wajib atas yang alim atau muta'allim, tak wajib atas orang alim yang berilmu dan muta'allim, orang yang belajar. Tak wajib apa? Menjual segala kitabnya. Sebab yang di kitab ni kebanyakan dia boleh ulama dan juga orang yang belajar. Jadi wajib tak dia nak keluar, dia kena keluar zakat tak tu? Itu maksudnya. Kitab dia banyak ni. Kalau dijual ni habis dekat 10,000 dapat duit jalan ni. Habis kena keluar zakat ke tu? Jawab dia apa? Tak diwajibkan. Tengok tu. Tiada wajib atas alim, mana guru lah, dan muta'alim tak wajib apa? Menjual segala kitabnya kerana hajat dia kepadanya. Sebab dia nak hajat, nak rojokkan dan sebagainya. Melainkan jika ada bagian daripada tiap-tiap satu kitab 2 naskhah. Ya, tiap-tiap kitab tu ada 2 naskhah. Kitab ni ada 2 jilid. Kan? Bukhari, Syarah Bukhari, ada 2 jalan. Dan hasil maksudnya dengan satu pun cukup dah. Maka wajib atasnya menjual naskhah yang kedua. Wajib menjual. Dan demikian lagi tiada wajib atas askar menjual senjatanya. Habis dijual ke dia perang bola stick je. Tak wajib dijual senjatanya. Dan tiada wajib atas segala pandai dan tukang barang sebagainya menjual alat, ya, alat pegawai ni, atau pegawai maksudnya pegawai alat lah, pekakas itu. Dan kata Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah, bermula yang aujah yang kuat pada barang siapa yang tiada sabar ia atas meninggalkan jima' tiada disyaratkan bagi wajib haji itu. Kuasanya atas gundik atau isteri yang dibawanya pergi sertanya, maka tetaplah wajib haji itu pada zimmahnya. Kita bahas sebab apa ni? Bab istita'ah, kemampuan. Jadi maknanya nak pergi haji tadi, kalau dia jual kitab ni boleh pergi haji ni, kan? Dia ada 2 set kitab besar-besar lah. Satu kitab 5,000 satu set. Dia kalau kumpul-kumpul, lepas pergi tambang haji, kena jual. Kena jual kitab, sebab satu set dah cukup, yang lain simpan ni kan, pergi jual, boleh tambang, boleh pergi haji. Itu maksudnya. Dan demikian lagi tiada wajib atas askar juga jualkan senjata dia beli tiket nak pergi haji. Tak. Dan begitu orang yang berkemahiran dalam pertukangan dan sebagainya, tak wajib pergi menjualkan biar alat tukang itu, pergi beli tiket pergi haji. Tak wajib, sebab itu keperluan dia. Dan kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, bermula yang aujah yang kuat barang siapa yang tiada sabar ia atas meninggalkan jima'. Barang siapa yang tiada sabar atasnya meninggalkan jima', ya, tiada disyaratkan baginya wajib, wajib. Kuasanya atas gundik. Mana syarat? Tak syarat dia kena ada gundik atau isteri yang dibawanya pergi sertanya, maka tetaplah wajib itu pada zimmahnya. Mana kalau tu talih luput syarat wajib. Makna haji dia ada pada zimmah, mana pertanggungan dia. Ni apa jenis orang tak tahu. Agar dapat jimat dia mati. Dan kata Syekh di dalam Khasyah Idah, melainkan jika dizankan sebab meninggalkan jima' itu hasil mudarat, ya, jadi kalau
tinggal jima' ni pengsan ataupun ikutlah mudarat, kita benar-benar jumpa lagi akan jima' dengan hasil mudarat yang mengharuskan tayamum. Mana mudarat sampai peringkat tu, dia buat tayamum, ada sampai peringkat yang ada tayamum. Contoh, air ada tapi tak boleh guna air. Nasihat doktor yang adil, kalau sekiranya anggota tadi dipakai air akan membawa mudarat, rumput manfaat dika dan sebagainya, jadi jam tangan dia, lasa ataupun lumpuh ketika itu, maka boleh ditayam sebab lil marad. Kias itu macam tu lah dia punya unsur di sini juga mengharuskan tayamum dengan sudah tercuba. Pernah jumpanya ni gua nak jumpa jemaah pingsan atau dengan khabar dua orang yang adil, lagi pula arif yang mengetahui. Maka syaratkanlah bagi wajib haji itu kuasa atas gundik. Mana orang pergi haji, dia kena bawa apa? Isteri dia, atau gundik mana sahaya dia yang dibawanya pergi sertanya, kerana bahawasanya gundik atau isteri pada haknya ketika itu adalah ia seperti kenderaan pada perjalanan yang jauh. Soalan keperluan dia. Ni nak suruh macam mana tahu dap enggak dah. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa tiada wajib menjual gundik kerana menghasilkan belanja haji. Tak wajib dibagi jualkan hamba. Gundik si mana hamba? Bukan gundik yang kadang-kadang orang faham. Haji dulu kan, dia pergi raun, nampak dia nak dagang lawak, tangkap bawa balik itu. Dia pun tangkap bawa balik. Itu kan gundik. Gundik adalah hamba tawanan perang. Bila berperang antara orang Islam kafir, dapat tawanan, tawanan jadi hamba, itu dipanggil amah ataupun gundik. Jadi tak wajib dia nak kena jual jika picik masa pergi haji sekalipun, tetapi tiada fardu atasnya pada haji. Tiada fardu atasnya pergi haji, tak syarat. Dan syarat yang ketiga, hendaklah aman jalan, tidak ada makna perkara-perkara yang mengganggu. Artinya sentosa jalan, tiada takut dalam perjalanan daripada bahaya atas dirinya atau badak kemaluan dia, perempuan maupun lelaki kan, takut nilai orang. Sebab tu boleh musafir jauh, dia kena apa? Ada pengiring. Perempuan kalau nak keluar rumah di tempat tu biasanya kalau hukum syarat dia kena ada dia punya apa? Mahram. Sebab tu pergi haji, umrah, kalau tak ada mahram dia lepas. Kalau tak ada mahram, dia kena ada perempuan yang ramai, satu grup. Itu syarat jaga. Batu dulu orang ceritakan tu ada satu perempuan yang terinyanya budak soal kan, yang dirogol kan. Dia kata ada orang si bodoh pula komen dalam media, dia kata tu pakai tutup aurat pun kena juga. Dia tahu tak aurat tu aurat satu bab, satu musafir satu bab yang lain pula. Bila musafir kau kena ada teman, kena ada kena ada ahli. Nak pergi sini apa ke Johor, nak pergi sini apa ke mana, Pahang ke mana, bawa kita seorang-seorang perempuan, mana boleh kan? Haram hukum ni. Bahaya tengah jalan. Kan tengah jalan jadi kes apa kan, tayar bocor ke apa kan, kau turun dia sapu orang. Makin sekarang punya hal macam-macam tu. Dia bolut masuk gudang karung, habis cerita. Jadi maknanya benda-benda mudarat tu ad-darar yuzal. Semua mudarat hendaklah dihapuskan. Sebab syarat dijaga tu. Jaga benda-benda tu. Jangan kita kata tak apa, jangan. Benda tu mungkin berlaku tak? Mungkin, bukan benda mustahil. Jadi maknanya nak dia jaga keluar, dia kena ada teman. Kalau tidak, jangan bahaya. Syarat tak lagi tu. Sebab dipanggil syarat, dia kata syaddul bab. Umpama macam zina kan, perempuan tak, dalam Islam dia kata la tazn, tak jangan zina, dia kata la taqrab. La taqrabu zina, jangan hampir mana segala benda yang bawa kepada dia, bukan perzinahan tidak, benda yang bawa berdua apa semua tu, benda-benda tu maknanya yang membawa pada dia, haramkan oleh syarak. Dalam bab ni bahaya. Jadi masalah dia kata tutup aurat pun kena. Itu aurat tu bekes. Sekarang masalah dia duduk dalam badu orang, driver seorang, belakang seorang, habis ikan dengan kucing habis jawab.
Maknanya tak kena cara. Sebab apa? Dia musafir tak ada teman daripada dia punya apa, dia punya wali, dia punya keluarga dia, atau mahram dia, ataupun yang perempuan yang ramai. Itu syarat yang ketiga. Hendaklah aman jalan tu, artinya sentosa jalan, tiada takut dalamnya daripada bahaya akan dirinya dan bodok pada kemaluan dia, dan harta dengan aman yang patut dengan saparnya. Dan jika ada aman itu dengan zan sekalipun, maka barang siapa takut ia atas dirinya dan bodok nida atau hartanya, dan jika sedikit sekalipun, atau akan binatangnya yang buas ada di situ, atau seteru, ya, selama seteru itu Islam atau kafir tak kira, atau pencuri, dan tiada ada baginya jalan yang lain, dan saya tidak wajib atasnya pergi haji. Tengok tu, jaga betul. Sebab apa? Kerana mudarat atasnya, sama ada takut itu mana secara umum, perang sekarang, atau khas untuk diri dia seorang tu, maknanya tak wajib haji. Untuk sebab apa? Syarat tidak lengkap. Dan tiada syaratkan aman atas harta perniagaan sertanya, itu tak syarat. Jika hasil aman atasnya dengan ditinggalkan negerinya, dan tiada disyaratkan aman atas harta orang lain pula, tak syarat. Ya, dibawa harta orang lain kata aman ni, itu tak syarat. Melainkan jika wajib, hartanya memeliharakan dia dan pergi sertanya. Berarti orang lain tak pun nak pergi bawa kan. Tetapi jika ada seteru itu kafir, maka dia panggil apa? Sunatlah baginya pergi haji serta memerangi ia akan seteru. Kalau ada ke tengah jalan tu ada kafir zimmi, kafir harbi misalnya yang mengancam, dia pergi haji lah, tiba jalan sana, jihad aja terus. Dan sunat ia pergi haji serta perang ia akan seteru jika diperolehi kelengkapan lah, pada syara'an. Adapun jika ada baginya jalan yang lain, jalan ni tak boleh pergi kan, ada masalah, maka jalan yang lain pula ada, maka wajib atasnya pergi haji perjalanan yang tidak bahaya, yang aman. Dan jika ada ia terjauh daripadanya, banyak kapal terbang tambang mahal sikit jalan ni, dia mampu, kena pergi. Jika ada diperolehi belanja menjalani dia tadilah, bekalan semua untuk dia, untuk orang yang tinggal semua. Dan jika tiada baginya jalan melainkan jalan laut, darat ni macam-macam hal lah dia, umpat samud, cari laut aja. Adakah wajib? Laut je. Jawab dia, wajiblah atasnya pergi haji pada jalan laut, kena naik kapal kan. Jika ghalib selamat pada jalan itu, inilah hukum pada laki-laki. Demikian lagi perempuan, jika diperolehi tempat melindungkan dirinya daripada laki-laki. Kalau tak ada tempat perempuan semua, nak tidur pun tak boleh bayar, macam lapar basi, itu tak dibenarkan tu. Dan jika ghalib kebinasaan pada jalan laut, kerana ketentuan laut, dia ada cara-cara khas, tapi mana tak terhasil, misalnya kerana kebesaran ombak, itu satu dia, ombak tentu laut, lain tak ada ombak. Masa nak pergi tu ombak luar biasa kan, sehingga dia dengar karam kapal dan sebagainya, dan rasa tak selamat, ketika tu tak wajib lagi. Pada setengah daripada masanya, atau bersamaan selamat dan kebinasaan, mana dia pergi rasa 50-50, maka ketika itu haramlah atasnya pergi haji pada jalan itu, cek jalan lain maknanya, Maka jika pergi haji juga pada jalan itu kerana satu gharat, ada tujuan dia, maka ditilik. Jika ada pelayaran ini musafir yang di hadapannya terbanyak daripada yang sudah dilayarinya, maka harus baginya kembali. Jika pelayaran di hadapannya terbanyak, mana jauh lagi, dia pergi belayar tu tak jauh, katakanlah 10 km 20 km kan, naik perahu kau dulu dah, naik kapal laut ni, dan tempat dia jauh lagi. Ketika itu maka harus baginya pusing balik, kembali ke negerinya
Dan jika ada pelayaran yang di hadapannya itu sedikit atau bersamaan, dia tak jauh lagi, dekat saja dengan yang sudah dilayar, tak jauh, tinggal sikit sangat, maka tiadalah harus baginya kembali, hanya wajib atasnya berlayar. Teruskan je lah. Jika diperoleh jalan yang lain daripada laut sekala kembalinya, kemudian daripada haji, inilah hukumnya. Jika ada sekalian peliharaan di dalam laut itu bersamaan pada ketakutannya, Adapun jika ada ia bersalah-salahan, seperti ada setengahnya terlebih takut, lagi bahaya, dan setengahnya terkurang, tak sama, dan setengahnya aman dalam perjalanan itu, maka ditilik jika ada pelayaran yang di hadapannya itu sedikit, tetapi dia terlebih takutnya satu, dan bahayanya daripada yang sudah dilayari depan ni. Wah, ni lagi mencabar masalahnya. Atau yang di hadapannya itulah tempat yang takut, tiadalah wajib atasnya lalu berlayar di situ. Dan jika ada di hadapannya terbanyak, tetapi ada ia aman, nak jalan ni, dah lepas ni, tapi depan tu aman, tapi jauh, dan telah dilayarinya tempat yang ditakuti dah lepas, dan ia tempat yang ditakuti dan yang berbahaya, maka jawab dia wajib atasnya lalu berlayar. Teruslah tempat yang berbahaya dia dah lepas, kan? Kemudian soal satu lagi. Soal, jika ditanya orang betapa kiranya diwajibkan atasnya lalu berlayar kena haji dan diharamkan kembali daripadanya, padahal adalah fardu haji itu atas tarakhi. Padahal fardu haji itu atas tarakhi, mana atas bertangguh. Mana kita tak boleh tahun ni, tahun depan boleh pergi. Masalah. Maka kenapa situ soalannya? Jika ditanya orang betapa kiranya diwajibkan atasnya lalu berlayar, teruskan tadi kan, kerana haji dan diharamkan kembali daripadanya, tak boleh kembali jika ada fardu haji itu atas tarahi. Sedangkan fardu haji itu atas tarahi. Kalau fardu haji itu atas fauran, itu tak boleh. Fauran kena bersegera. Tarahi maknanya lawan daripada fauran. Jawab bahawasanya surah pada masalah, mana surah itu rupa pada masalah orang yang takut, tengok tu, akan ghadab ataupun ghasab, atau mana curian, atau yang ihram. Tak boleh bising muda. Atau yang ihram dengan haji padahal waktu haji itu picik, atau yang bernazar mengerjakan haji pada tahun itu, atau bahawasanya yang dikendaki dengan wajib itu tetap wajibnya pada zimmah. Itu dikatakan wajib tadi, jadi wajib itu atau zimmah, mana apa zimmah atau tanggungan dia. Biar settle masalah tu anda kena buat lah, itu jawapan. Habis. Kemudian syarat yang keempat, hendaklah diperolehi bekal dan air pada segala tempat. Ila akhir wallahu a'lam.